Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini kita akan masuk chapter 4 Multimedia Element. So kita dah tahu multimedia element ada berapa? Kita ada 5. Yang pertama text, image ataupun grafik, animation, audio dan video. So untuk hari ini kita akan masuk kepada elemen yang pertama, iaitu text. So kita akan tengok elemen yang pertama dalam multimedia, iaitu teks. So untuk teks ni kita akan tengok, dalam topik ni kita akan tengok introduction to text, text in multimedia presentation, attributes of text, attributes of a font, legibility of text, hypermedia, link, notes and anchors, hypertext and hyperlink, creating and editing text. So introduction untuk text, kita akan tengok in multimedia it is important to cultivate accuracy in words you choose. Words will appear in title, menus, navigation aids and narrative or contents. So text memainkan peranan penting dalam mana-mana multimedia. Sebagai contoh, kalau kita tengok Facebook, teks digunakan untuk tulis tajuk. Contoh kalau akaun kita, untuk tulis nama kita, titles. Kemudian dalam Facebook ada menu-menu dia. So menu-menu dia pun memerlukan teks untuk kita tahu benda apa menu tu. Kemudian navigation. Dan kemudian isi kandungan dia. So kita boleh tulis info. Kadang-kadang kalau kat Facebook kita boleh tulis status kita, tulis komen. So teks memainkan peranan penting dalam multimedia. So text ni based on creating letters, numbers and special characters. So text ni terdiri daripada huruf, number dan special character. So kita tengok apa dia huruf. So huruf terdiri daripada alfabet karakter, daripada A ke Z. A to Z itu huruf alfabet. Kemudian kita ada numbers 0 to 9. Kemudian special character. So special character ni ada dua jenis. Yang pertama kita panggil punctuation, yang biasa kita pakai koma, titik. Itu adalah punctuation. Kemudian simbol. Simbol ni yang kita biasa guna, ada simbol dan, simbol peratus, simbol duit, simbol hash, alias. So itu adalah simbol. So kesemua gabungan alfabet, numbers dan special characters ni kita namakan dia di dalam satu istilah yang kita panggil character set. So basic media for many multimedia system. So text ni adalah asas. So text ni dia adalah basic media for many multimedia system. Mana-mana multimedia system kita buat, tengok video, tengok iklan, mesti ada text. So text ni in the form of word, sentence and paragraph is used to communicate thought, ideas and fact in nearly every aspect of our life. So macam mana kalau kita tengok iklan billboard dekat tepi jalan tu pun semua mesti ada tag untuk bagi tahu information. So multimedia application and presentation invariably rely to some extent on the use of text to convey their message to users. So awak buat presentation untuk subjek awak, untuk projek ke contoh, mesti buat dalam bentuk multimedia, buat dalam bentuk PowerPoint. So untuk sampaikan information mesti ada text. So text has many characteristics that developer can modify to enhance the user expression. So dalam bentuk text yang biasa awak guna, biasanya yang pertama awak pilih jenis font, kemudian awak pilih size, kemudian awak boleh masukkan color. So ada beberapa lagi istilah teknikal dalam teks ni. Yang pertama kita tengok size, weight, typeface, style, color, kerning and tracking. So size kita tahulah, size font tu. Kemudian weight ni merujuk kepada ketebalan huruf yang kita pilih. Kemudian typeface ni adalah font yang awak pilih tu, Times New Roman, Arial, itu adalah typeface. Style pun ada banyak. Kemudian color
yang awak tak pernah dengar adalah kerning and tracking. Awak dah biasa guna, tapi istilah yang awak biasa pakai dalam words tu dia guna istilah lain. Tetapi technically dalam multimedia ataupun dalam grafik punya development, istilah dia kerning and tracking. So nanti kita akan tengok apa dia kerning, apa dia tracking. So just like any other media, it requires careful planning and creativity. So sama juga macam awak buat elemen multimedia yang lain, teks juga kita perlu merancang teks apa yang kita nak pakai, susunan dia macam mana, dan kreativiti kita untuk susun teks tersebut. So typography. Typography adalah satu istilah umum untuk jenis-jenis teks yang kita tengok. Contoh kalau kita tengok dekat iklan, keluar satu perkataan ataupun title iklan tu. Contoh kalau iklan KFC dia tulis Zinger Burger. So tulisan Zinger Burger tu adalah typography yang mengandungi elemen-elemen. Yang pertama kita panggil typeface, point size, line length, leading. So leading adalah line spacing. Kemudian adjusting the space between group of letters, tracking. Kemudian and adjusting the space between pairs of letters, kerning. So nanti kita tengok detail dia macam mana. Contoh dia. So of all multimedia element, text is the easiest to manipulate. So text antara elemen yang paling mudah untuk kita manipulate berbanding dengan gambar ataupun video ataupun animation. So general guidelines untuk pemilihan ataupun penggunaan teks, yang pertama, be concise. Use appropriate fonts. So gunakan font yang sesuai mengikut keperluan bahan multimedia yang awak nak hasilkan. Make the text readable. So make sure teks yang awak pilih tu mudah dibaca. Contoh macam saya punya nota ni lah, boleh dibaca dengan senang. Consider different type of style. So font yang kita pilih tu pun ada style dia. Kemudian be consistent. So guna secara konsisten, jangan tukar-tukar. Ayat yang pertama font dia lain, ayat yang kedua font dia lain. So tak sesuai lah. Kemudian use restraint. So text applying guidelines, yang pertama tadi saya dah bagi tahu, concise, be concise, use appropriate font, make readable, consider type, style and colors, use restraint and be consistent. So contoh huruf-huruf yang ada ataupun jenis-jenis font yang ada di dalam kita punya Microsoft Word ataupun PowerPoint. So use appropriate font, gunakan font yang sesuai. Contoh Helvetica Bold, yang biasa kita pakai kalau untuk awak buat report adalah Times New Roman ataupun Arial. Kemudian consider type, style and colors. So kita boleh tengok dekat colors ni, higher color contrast. So boleh pilih color yang sesuai mengikut awak punya project. Use restraint and be consistent. So use restraint and be consistent ni, contoh untuk tajuk gunakan huruf yang lebih besar. Contoh kalau awak buat report, tajuk biasanya diminta tulis dalam saiz 14, ada line ataupun. Kemudian isi kandungan yang bawah ni saiz 12. So kena sesuai dengan penggunaan dia supaya kita boleh fokus. Kalau tajuk saiz dia besar, kita dah tahu itu tajuk. Orang lain yang baca tahu itu tajuk. So be concise. Text field kurang daripada separuh daripada skrin. Kalau teks sudah penuh skrin, maklumat tu tidak dapat disampaikan dengan baik. Dan sekiranya information awak terlampau banyak dalam bentuk teks, large amount of text, so awak boleh tambah baik dengan menyediakan alternatif sebagai contoh buat animation, ada video ataupun ada narration. Narration ni adalah suara yang bercakap. Macam contoh kalau awak tengok iklan, ada information dalam bentuk teks yang sedikit, kemudian ada gambar, ada video dia berkenaan dengan produk yang dia nak iklankan, dan ada suara orang yang bercakap explain pasal produk yang dia tengah iklankan tu. So combination tu
boleh membantu mesej dapat disampaikan dengan lebih baik. Kemudian sebagai contoh lagi, show a preview and allow user to request more. So mostly dalam konsep ni biasa kita dapat dekat dalam laman web. Contoh kalau kita search apa-apa, dia ada information lain, dia ada hyperlink ataupun dalam ni dia tulis hyperlinking. So normally kalau kita baca sesuatu benda, dia akan ada satu ayat yang ada line kat dia atas bawah dia, ataupun dia akan berwarna lain. So kita klik kat situ, dia akan pergi kepada link yang lain yang dapat bagi info yang lebih pasal topik tu. So itu hyperlink. So attribute of text ada 6. Yang pertama typeface, rupa bentuk dia, font, jenis font yang kita pakai, tracking, kerning, leading and color. So ada 6 attribute of text. So typeface, apa dia typeface ni? A set of character in the same style, or in other words a character family. Example, Times New Roman, Helvetica or Arial. Contain a series of character. So typeface ni satu kategori jenis-jenis font yang berada dalam, kita panggil dalam satu kategori yang sama. Rupa bentuk berbeza, tetapi kalau tengok dia hampir sama dia punya kita panggil typeface dia. So, itu kita panggil typeface. Kemudian font, a collection of character of single size and style belonging to a particular typeface family. Expressed in point. 1 point is 0.0138 inch. This includes the letter set, the number set and all of the special character and diacritical marks you get by pressing the shift, option or command or control key. So sebenarnya size font yang kita pilih tu, kita pilih size daripada 1 sampailah ke berapa ratus size font tu. Sebenarnya dia dalam software Word ataupun PowerPoint ataupun software-software lain, dia gunakan dalam bentuk point ni sebenarnya dikira. 1 point adalah 0.0138 inci size dia. So macam mana dia tunjuk, dia kira font size tu? Font size are expressed in term of point, where 1 point is 0.0138 or 1/72 inch, and size is the distance from the top of ascender to the bottom of descender. So macam mana dia kira? Top descender adalah daripada atas huruf sehinggalah ke bawah huruf, bergantung kepada kedudukan huruf tu. Sama contoh kalau huruf P ni, so descender dia adalah di bahagian atas ascender, descender dia adalah di bahagian bawah kaki sekali. So tracking spacing between the character. So huruf-huruf ni tadi, contoh huruf T, R, A, C ni, ini adalah karakter tadi. So tracking adalah spacing antara huruf ni, jarak antara huruf ni. Kalau kita tengok contoh dekat sebelah sini, dah bagi contoh yang atas ni ada title track, bermaksud huruf yang spacing dia rapat. Kemudian yang bawah ni ada loser tracking. So tracking antara huruf ni, jarak dia besar. So itu adalah tracking. Tracking adalah spacing antara huruf. So kita boleh susun sama ada kita nak rapat ataupun jarakkan karakter, setiap karakter tu. So itu yang tadi istilah dia tracking. Kemudian kerning. Kerning pula adalah spacing between character pairs. Character pairs ni bermaksud satu perkataan. Contoh, awak ada satu perkataan type ni dan ada perkataan lain selepas type. So jarak antara setiap perkataan
kita panggil kerning. Kalau tadi tracking jarak antara huruf, kerning jarak antara perkataan. Kemudian leading. So yang ni awak dah biasa guna. Kita tekan enter tu, spacing antara ayat atas ni, kita ada satu ayat, kemudian antara ayat bawah kita tekan enter. Ataupun dalam Word kita boleh adjust 1.5 dekat paragraf 1.5, 2.0, 2.5. So itu adalah line spacing. So leading adalah istilah teknikal untuk spacing, jarak antara teks ke bawah. So itu adalah leading. Kemudian color. So dalam teks kita boleh apply color. Kalau dalam Word kita boleh pilih jenis color, huruf, kemudian kita boleh pilih size, font style. Dia ada regular, italic, bold, italic. Kemudian kita boleh color, boleh tukar color dekat fonts. So attribute of fonts. Kalau tadi attribute of text, sekarang ni attribute of fonts. Fonts tu itu sendiri yang kita tengok pula. So dia ada 3 jenis. Yang pertama kita panggil serif, yang kedua sans serif, dan yang ketiga dekoratif. So apa dia serif? Create illusion of a line and guides the eye across the screen, facilitating readability used on large block of text. Kemudian sans serif, clean, simple, good for heading. Decorative, hard to read, used for emphasis. Okey, kita tengok macam mana sans serif. Dekat sini ada contoh. So yang pertama serif. Serif is a line or curve extension from the end of a letter. Serif font are best used for body text. So mostly serif kita guna untuk tajuk, untuk menarik orang tengok. So serif, huruf-huruf yang ada lengkok-lengkok ni. Kalau kita tengok, kalau Times New Roman, huruf L dia tak straight, dia akan ada lengkok ke atas. So itu serif. Sans serif pula huruf yang tak ada fancy-fancy. Words can mean without. So dalam bahasa Perancis, sans serif, sans bermaksud without. So huruf dia clean. Contoh biasa kita tengok dekat huruf Arial. Dia kalau A tu dia huruf A elok. Kalau tadi, kalau sans serif, kalau serif biasanya kita tengok dekat Times New Roman. Times New Roman huruf A dia ada kaki-kaki ni. So dia fancy sikit. Sans serif, huruf yang tak ada fancy-fancy ni, dia clean. So itu sans serif. Kemudian kita ada decorative fonts. Decorative font ni kita boleh tengok kalau dalam Word tu ada banyak lah yang ada lagi fancy daripada serif ni. So mostly kalau huruf-huruf macam ni kita tengok dekat kedai-kedai sekarang ni, apa, cafe hipster, mostly dia letak menu-menu dia dengan tulisan macam ni. Sebenarnya susah untuk dibaca tetapi menarik minat kita untuk tengok. So itu antara faktor-faktor pemilihan jenis tag. Kita kena pilih tag yang sesuai, font yang sesuai untuk menarik orang untuk membaca. So ini contoh lagi example of serif font. So serif font tadi saya kata huruf dia ada fancy sedikit. Kalau huruf T dia ada lengkuk-lengkuk ni. So kalau sans serif, huruf yang clean, dia tak ada lengkuk-lengkuk. Kalau C dia tulis C elok. So ini contoh lebih detail. Serif font dia ada macam ni. Sans serif dia clean. Pada huruf F, huruf S ni hujung dia ada kaki macam ni. Kalau sans serif dia clean je. So on a printed page, serif font are traditionally used for body text. Body text ni bermaksud tajuk lah, title, untuk menarik kita membaca. Contoh kalau kita beli paper, surat khabar, mostly tajuk-tajuk dia menggunakan serif font untuk menarik minat kita untuk membaca. Dan isi kandungan untuk tajuk tersebut mostly menggunakan sans serif. Sebab bila tag dia dah banyak, kita tidak digalakkan menggunakan serif. Untuk information biasanya menggunakan serif supaya mudah untuk kita membaca.
So decorative, hard to read, used for emphasis, digunakan untuk menarik minat kita untuk kita membaca. So mostly huruf-huruf decorative ni digunakan untuk membuat logo company, logo kasut ke, tajuk buku. Sebenarnya untuk menarik minat kita melihat, untuk mengetahui lebih berkenaan dengan sesuatu produk. Legibility of text. So legibility of text ni adalah merujuk kepada factors affecting of text, perkara-perkara yang mempengaruhi teks. So yang pertama, size, the size of text. Kemudian background and foreground color. Apa dia background and foreground color ni? The color in which the text is written in ataupun on. Dekat mana kita tulis. Contoh macam saya punya nota ni, background dia putih. So itu background. So style yang tadilah also known as typeface and font. Kemudian leading refers to the amount of added space between line of types. Originally, when type was set by hand for printing presses, printers place slug strip of lead of various thickness between line of type to add space. So factors affecting legibility of text lagi. So yang pertama tadi background. Contoh macam ni, dia gunakan background color yang bertumpuk-tumpuk ni. Kemudian size kita boleh adjust. Contoh dekat Word ada size font. Kemudian style adalah type font tu. Dan leading adalah spacing antara teks, antara ayat ni. Contoh awak dah belajar dalam bahasa Melayu ke ataupun dalam English, kita ada paragraph. So ada perenggan, jarak antara perenggan biasanya kita buat double spacing. Jarak antara ayat di dalam perenggan tu kita gunakan single spacing. So itu antara elemen-elemen yang kita perlu ambil tahu dalam penggunaan teks. So kemudian font in multimedia presentation. How to choose font in multimedia presentation. So for small type, use the most legible font available. So mostly yang kita pakai untuk, kalau awak nak buat report awak pun, mostly yang diguna pakai adalah sama ada Times New Roman ataupun Arial ataupun Calibri. Bergantung kepada format yang diminta. Mostly kalau yang digunakan, mostly kita nak yang mudah dibaca. So mudah dibaca mostly adalah Arial. Kalau Times New Roman, kalau terlampau banyak ayat yang menggunakan Times New Roman pun tidak sesuai, kerana Times New Roman adalah serif font. Dia ada ekor-ekor ni. Bila banyak, dia akan mengganggu penglihatan kita. So digalakkan menggunakan type Arial sebab dia clean. In text block, adjust the leading for the most pleasing line spacing. Lines to tightly packed are difficult to read. So kena adjust bila awak buat report, information banyak, kena pandai adjust susunan spacing supaya pembaca tidak nampak crowded dan menarik minat untuk orang membaca. So in large size headline, adjust the spacing between letters. So spacing between letters tadi kening, so that spacing feels right. Hypermedia. So multimedia is the combination of text, graphic and audio element into a single collection or presentation. Becomes interactive multimedia when you give the user some control over what information is viewed and when it is viewed. Interactive multimedia becomes hypermedia when its designer provides a structure of link element through which a user can navigate and interact. Okey, contoh saya punya nota ni, saya tulis multimedia ni warna merah, interaktif multimedia ni warna merah, kemudian hypermedia ni warna merah. So hypermedia ni sebenarnya adalah contoh bila kita cerita, ada information ni, ada
dekat huruf multimedia ni contoh. Ada orang tak tahu multimedia tu apa. So hyperlink dekat perkataan multimedia ni, boleh klik dekat multimedia ni, dia akan keluar satu information lain yang menceritakan apa dia multimedia. Kemudian dekat interaktif multimedia ni, bila klik dia akan pergi kepada satu information lain yang menceritakan apa dia multimedia, interaktif multimedia ni. So itu dah adalah hyperlink. So biasa awak tengok dekat internet juga, dia akan link awak kepada satu information yang lain. So itu adalah hypermedia. So dalam hypermedia adalah combination segala bahan-bahan elemen multimedia ni tadi. Contoh, kita ada teks. Dalam teks itu ada hyperlink. So hyperlink tu boleh pergi kepada sama ada video, sama ada bunyi lagu ataupun gambar. So dalam information teks tadi, bila klik, contoh dekat saya punya nota ni, dekat klik interaktif multimedia, klik, dia akan pergi kepada video yang menerangkan apa dia interaktif multimedia. So itu konsep hypermedia ataupun hyperlink. So link, nodes and anchor ini merujuk kepada setting yang kita gunakan dalam hyperlink tadi. Link are connection between the conceptual element, that is the nodes containing text, graphic, sound or related information in the knowledge base. The term anchor is formally used in HTML as the reference from one document to another document, image, sound or file. Links are the navigation pathway and menus. Nodes are accessible topic, document, message and content element. A link anchor is where you came from. A link end is the destination mode link to the anchor. So sebagai contoh, awak buka Facebook. Buka Facebook, nak search Facebook, kita akan type dekat Google search Facebook. So dia akan keluar link macam-macam lah Facebook. Biasanya atas sekali adalah Facebook login. So itu adalah link. Kita klik situ, dia akan pergi masuk kepada Facebook. So itu link. Kemudian kita boleh setting nodes dalam, bila kita buat multimedia element ni, kita boleh setting. Contoh, nodes adalah point ke mana kita nak letak. Ada point untuk video, ada point untuk lagu. So kalau klik dekat link tu, dia akan bagi lagu. Kalau klik link ni, dia akan bagi kepada video. Anchor adalah, kalau istilahnya kita tahulah, sauh, punca dia. So mostly dalam setting kita akan letak satu anchor di mana selepas kita pergi kepada hyperlink tu dah pergi kepada banyak-banyak laman yang lain, kita boleh patah balik kepada kita punya laman web yang asal. Contoh dekat Facebook, ada orang letak video, bila awak klik dia akan pergi kepada YouTube contoh, ataupun awak klik dia akan pergi masuk kepada laman web utusan Melayu ke, berita harian ke, untuk baca berita. Anchor menjadikan supaya daripada kita dah pergi kepada YouTube tadi, kita boleh patah balik kepada main page kita Facebook. So itu anchor, istilah anchor. Benda ni adalah setting yang digunakan oleh multimedia developer. So untuk membangunkan bahan multimedia, seseorang developer mesti tahu untuk susun benda-benda ni supaya multimedia bahan multimedia yang awak hasilkan sesuai dan menarik minat orang untuk menggunakannya. Contoh, kalau awak tak set macam ni, tak tahu susunan dia, bila orang pakai, dia dah pergi kepada hujung, dia tak boleh nak patah balik kepada permulaan. So kalau awak tak susun dengan betul, benda tu akan menyebabkan bahan yang awak hasilkan tidak disukai. Contoh, kalau awak bekerja buat produk untuk company tak suka produk yang awak hasilkan. So hypertext juga adalah hyperlink tadilah. Contoh macam ni, pada zaman dahulu ada detektif kancil. So awak baca kat internet, kancil dia letak line warna merah, ada line huruf pun warna merah. So awak klik kat sini, dia akan keluar gambar kancil contoh. So itu hypertext. Dia akan bagi satu kepada information yang lain. Hypertext dan hyperlink benda yang samalah. Hypertext lebih merujuk kepada teks. Awak klik, dia akan pergi kepada teks. Hyperlink
mostly akan pergi kepada satu laman web yang lain. So itu hyperlink, benda yang sama. So macam mana kita nak buat benda-benda tu, nak buat text apa semua tu, creating and editing text. So mesti ada software dia. So ini software-software yang ada dulu. Ada word processor, ada Corel Draw, ada Adobe Illustrator, ada scanner, ada OCR, optical character recognition. Dan yang paling biasa awak guna, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Itu juga adalah software yang kita guna untuk editing teks. So ini antara software yang ada sebelum ni, selain daripada yang kita biasa guna pakai. So yang pertama kita ada ResEdit, diintroduce oleh Apple. So dulu ResEdit ini adalah untuk komputer Apple, introduced by Apple to design a text as bitmap image. So Apple gunakan software ResEdit ni, dia boleh edit teks, buat simbol anak panah ni, dan dia akan hasilkan dalam bentuk image. Dia akan jadi dalam, bila save, dia akan jadi dalam bentuk image, gambar. Kemudian Fontographer, developed by Micromedia for Macintosh and Apple, used to edit the existing font. Freehand drawing tools is used to design a font. So ini salah satu lagi untuk buat teks. Kita boleh tulis, kita boleh lukis jenis yang ni, kita boleh design sendiri huruf yang kita nak. So sekarang ni Fontographer ni lebih kurang sama macam Adobe Illustrator. Kita boleh create sendiri jenis font yang kita nak. So kita buat font ni, dia ada special, kita saja yang ada font ni, jenis ni. Kalau kita search dalam kalau Word tu dalam jenis font tak ada, kita boleh edit buat sendiri. So itu Fontographer. Sama juga macam Adobe Illustrator, kita boleh create sendiri type of font yang kita nak. So itu sahaja untuk multimedia elemen teks. So jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.